أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده واستعينه واستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله مضل له ومن يضلل فلا هادي له سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب يسر ولا تعسر رب تمم بخير رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسد لساني يهدي قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبه نستعين وعلى أمور الدنيا والدين أشهد أن لا إله إلا الله wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'd. Yang berbahagia Tuan Pengerusi yang dimuliakan Al-Fadhil Tuan Imam, Tuan Bilal, Tuan Setiausaha, Tuan Bendahari, Ahli Jawatan Kuasa, hadirin dan hadirat, muslimin muslimat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama kita seperti biasanya kita memanjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana malam ini kita dipertemukan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kita mencari taufik dan hidayah Allah. Mudah-mudahan dengan sedikit masa yang tuan-tuan dan puan-puan duduk dalam majlis ilmu ini, mudah-mudahan diberi kefahaman oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-maklum, kita ini adalah hamba-hambanya yang mengharap sangat-sangat akan ilmu Allah supaya dapat diberi kefahaman ke atas diri kita dan juga keluarga kita sentiasa dalam kita memahami syariat yang ditinggalkan oleh junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak ketinggalan juga kepada para tetamu Allah yang dah balik dah 2 minggu dah. Tapi imam baru malam ni lah, baru 2-3 malam ni lah. Sedih je nampak. Tapi dia memanggil lagi sana tu, Mam. Dia kata panggil pengusi sekali, Allahu Akbar. Jadi pada malam ini kita sambung lagi bagaimana iaitu beriman kepada Rasul, ya. Yang mana kita telah baca minggu sudah, tetapi sambungannya pada minggu ini iaitu ciri-ciri beriman kepada Rasul-Rasul. Ada 13 ciri yang perlu kita fahami. Ciri yang kedua, beriman bahawa para rasul-rasul itu diutus dan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke alam dunia ini adalah untuk memastikan tujuan asasi syariat Islam, iaitu menyembah Allah Azza wa Jalla dan membangunkan agama Islam dan mentauhidkan rububiyah, uluhiyah, asma dan sifat-sifatnya, seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Anbiya ayat 25. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma arsalna min qablika min rasul illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Sadaqallahu azim. Mahfumnya, dan kami tidak mengutuskan sebelummu, yakni wahai Muhammad, seorang rasul pun melainkan kami wahyukan kepada mereka bahawa sesungguhnya tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan aku, oleh itu beribadatlah kamu kepadaku. Dan Allah firman lagi di dalam surah Asy-Syura ayat 13, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Syara'a lakum minad dini ma wassa bih Nuhan walladzi awhayna ilaika wa ma wassayna bih
وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين وأن تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. Sadaqallahul azim. Mahumnya Tuhan telah menerangkan kepada kamu di antara perkara-perkara agama yang ia tetapkan hukumnya, perkara yang telah diperintahkan kepada Nabi Nuh dan yang telah kami wahyukan kepadamu wahai Muhammad, dan juga yang telah kami perintahkan kepada dia, kepada Nabi Ibrahim, Nabi Musa serta Nabi Isa, yaitu tetapkan pendirian agama dan janganlah kamu berpecah belah atau berselisihan pada dasarnya. Berat bagi orang-orang musyrik, yakni untuk menerima agama tauhid yang engkau suruh kepada mereka. Allah memilih serta melorongkan siapa yang dikehendakinya untuk menerima agama tauhid itu dan memberi hidayat petunjuk kepada agamanya itu siapa yang rujuk kembali kepadanya dengan yakni niat taat dan patuh. Ini adalah ingatan Allah Subhanahu wa taala memberi pesan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kena pada kita, iaitu naklah kita menerima agama tauhid ini dengan bersungguh-sungguh kita mempelajarinya, kerana Allah memberi hidayat dan petunjuk. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ingat, hidayat dan petunjuk datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Dengan cara kita mempelajari agama Allah. Itu pasal dalam doa ni, ya Allah, berikanlah kami ilmu agama yang luas. Kita nak minum air Zam-Zam tu, kan? Ya Allah, berikanlah aku agama ilmu agama yang luas lagi berkat. Ya Allah, berikanlah aku rezeki yang melimpah ruah lagi berkat. Ya Allah, sembuhkanlah penyakit yang ada dalam tubuh badan-badanku, ya Allah, dan dalam tubuh badanku, ya Allah. Kita minum air Zam-Zam tu pun kita dah mohon, sebab air Zam-Zam ni adalah satu alat yang suci lagi menyucikan. Ya, kita mohon supaya Allah beri kita ilmu agama yang luas, sebab ilmu agama Allah ni takkan habis. Ya, ibaratnya iaitu mata pena tu dicelup ke dalam laut. Yang ada pada kita tu, itulah yang di ujung mata pena tu. Sedangkan ilmu Allah tu luas, seluas laut yang melata. Jadi oleh itu carilah, ya, janganlah kita risau, ya. Selagi kita mampu untuk mencari ilmu Allah ini, selagi itulah Allah akan lorongkan kita, iaitu apa dia? Iaitu hidayat dan petunjuk. Dan Allah firman juga lagi, tuan-tuan dan puan-puan, dan surah An-Nahl ayat 36. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wattanibu at-taghut faminhum man hadallaha wa minhum man haqqat 'alaihi dhalalah fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana akibatul mukazzibin. Sadaqallahul azim. Mahumnya, dan sesungguhnya kami telah mengutus dalam kalangan tiap-tiap umat seorang rasul dengan memerintahkan dia menyeru mereka, hendaklah kamu menyembah Allah dan jauhilah taghut, yakni syaitan, berhala dan apa saja yang menyesatkan. Maka di antara mereka yang menerima seruan Rasul itu, ada yang diberi petunjuk oleh Allah dan ada pula yang berhak ditimpa kesesatan. Oleh itu, mengembaralah kamu di bumi Allah. Kemudian lihatlah bagaimana buruknya kesudahan umat-umat yang mendustakan Rasul-Rasulnya. Ini juga Allah nukilkan dalam surah An-Nahl ayat 36, iaitu disuruh mengembara.
Disuruh kita mengembara. Salah satunya iaitu pergilah, tengoklah di negara-negara asing dan di tempat-tempat yang dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita pergi bermusafir. Contohnya Madinah, Palestin, Al-Aqsa dan juga Mekah Al-Mukarramah. Di situ kita boleh dapat lihat betapa tingginya keimanan barang siapa yang pergi di sana. Tidak ada orang yang pergi sana hanya biasalah dalam 50 orang, seorang dua tu mungkin, sebab innamal a'malu binniyat, dia bergantung pada niat. Tapi majoritinya mereka pergi sana, mereka akan dapat satu suntikan keimanan yang tak boleh nak digugat lagi. Sebab dengan hadirnya ratusan ribu orang itu dah satu memangkinkan keimanan pada sesiapa yang hadir di sana. Satu. Yang keduanya, apabila kita solat berjemaah tu, kita tak dapat tuan-tuan di sini. Di rumah, di tanah halal ini, hari itu perhimpunan itu dapatlah, adalah sikit-sikit, macam di sana, perhimpunan hari itu, tetapi di sana tu saban hari, yang sini hari ini dalam sejarah, tapi di sana saban hari. Itulah. Dan sah antara satu jemaah dengan satu jemaah itu adalah iaitu cas keimanan kita. Sebab apabila kita berjemaah dalam saf itu, kita rasa teramat nikmat, tuan-tuan. Teramat nikmat. Kalau saya cakap, boleh tanyalah jemaah yang pergi, mereka akan rasa nikmat. Sebab yang pertamanya, kita dipimpin oleh iaitu imam-imam yang hebat dengan bacaannya. Yang keduanya, bersama-sama dengan kita itu, kita bukan daripada satu negara, bukan satu bangsa, malah berbagai-bagai negara, berbagai-bagai bangsa, tetapi dalam innamal mu'minuna ikhwah, orang Islam itu bersaudara. Inilah lebihnya. Kalau kita pergi mengembara ke tempat-tempat begini, kalau kita pergi mengembara ke tempat-tempat yang daif, contohnya Bangladesh, minta maaf lah siapa yang sini ada, nasib baiklah Imam Musa tak ada. Ada Imam Musa, dia dipanggil Imam Bangla, Masya Allah. Jadi contohnya Myanmar, contoh lagi banyak tempat-tempat lain. Sebab apa? Nak tengok negara-negara yang bukan negara Islam, bagaimana mereka, keadaan hidup mereka, dan bagaimana negara Islam keadaan hidup mereka. Ini perbezaan. Dia bukan kata wah negara bukan Islam hebat, pembangunannya hebat, orang yang sampaikan tak nak pakai pakaian pun ada, tetapi negara Islam itu dengan keislamannya, kita tengok, kalau kita tengok dekat Madinah, dekat Mekah, mana ada yang pakai pakaian apa ni? Semua pakaiannya semua adalah pakaian yang menutup aurat. Di situ letaknya keterampilan Islam itu. Inilah tuan-tuan yang kita nak cari. Sebab kita, kalau kita bawa pergi ke negara-negara yang bukan Islam, dia akan memangkinkan, iaitu umur dunia kita. Tetapi kalau kita pergi ke tempat-tempat yang diwajibkan kita pergi, itu boleh menebalkan keimanan kita kepada iman yang mutakin. Ini tuan-tuan. Sebab kita akan balik di tempat tumpah darah kita, dan di situlah kita bina balik. Kita bina balik yang kita dapat di sana, kita bina balik di sini. Inilah kelebihannya. Tetapi berbeza kalau kita pergi melancong. Apa yang kita dapat di sana, kita nak bawa balik di sini, dah jadi sumbang. Sumbang macam mana? Sana tu saya kata tadi, tak boleh, tak ada kain pun, kan? Tetapi di sini takkan kita nak ikut macam tu. Kita, sebab negara kita, negara ialah walaupun majmuk, tetapi masih lagi kuat keislaman dalam negara kita. Jadi ini sebenarnya ciri-ciri kita bagaimana kita nak beriman kepada Rasul-Rasul Allah ini. Yang ketiganya, beriman dengan Rasul-Rasul itu mentasdikkan dalam hati bahawa semua Rasul-Rasul itu adalah utusan Allah.
dan tidak membeza-bezakan di antara seorang rasul dengan rasul-rasul yang lain. Sesiapa yang membeza-bezakan di antara Rasulullah, iaitu beriman dengan sebahagian rasul-rasul dan kufur dengan rasul-rasul yang lain, atau mentasdik dalam hati sebahagian dari rasul-rasul dan mendustakan rasul-rasul yang lain pula, adalah termasuk golongan orang-orang kafir. Ya, kita tahu, ya, kalau kita tengok Nabi 124,000 daripada Maudiyah, ya, dari kalangan Maudiyah, ya, dalam kitab. Dan rasul adalah 313 rasul, ya. Tetapi di dalam Al-Quran, Nabi dan Rasul 25 saja yang disebut di dalam Al-Quran. Dan kita tak boleh beriman saja yang 25. Dan 25 ni memang nama-nama mereka disebut dalam Al-Quran, tapi kita kena yakin dan percaya. Tetapi jumlah yang tepat hanya Allah yang tahu, iaitu Nabi cukup banyak. Apa itu Nabi? Nabi yang Allah wahyukan untuk dirinya. Rasul Allah wahyukan untuk dirinya dan menyampaikan kepada manusia lain. Dan ada yang Nabi dan Rasul. Ada Nabi saja. Ya, tak semuanya Nabi Rasul. Ya, tak semuanya Rasul Nabi. Jadi ini adalah pangkat-pangkat yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Daripada 25 tu, 5 ni teraula yang dikatakan ulul azmi. Ya, sebab ketabahan, kesabaran dan ketauhidan mereka, ya, kepada Allah ini cukup tinggi nilainya, dan Allah yang mengangkat mereka 5 Nabi dan Rasul ini, iaitu ulul azmi, seperti mana yang telah kita baca itu, iaitu Nabi Muhammad SAW, Nabi Ibrahim, Nabi Musa AS, Nabi Isa dan Nabi Nuh AS. Mana sirah yang telah kita baca minggu sudah, cukup hebat, ya. Sampaikan itu pasal kalau kita tengok sirah yang kita nak ambil, walaupun dalam satu keluarga, Nabi Nuh dalam satu keluarga, ya, isteri dan anaknya tak beriman dengan Allah, tak nak ikut, tak nak mentauhidkan Allah, maka dia menjadi kufur dan dimatikan dalam keadaan kufur, tenggelam dalam banjir besar. Jadi ini tuan-tuan, Allah jelaskan lagi dalam surah An-Nisa untuk kita faham lagi, iaitu 150 dengan 151. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina yanfuruna billahi wa rusulihi wa yuriduna an yufarriqu bainallahi wa rusulihi wa yaquluna nu'minuna bi ba'din wa takfuru bi ba'din wa yuriduna an yattakhidhu baina dhalika sabila ulaika lahumul kafiruna haqqan wa a'tadna lil kafirina azaban muhina. Sadaqallahu azim. Mahumnya, sesungguhnya orang-orang kufur ingkar kepada Allah dan Rasul-Rasulnya, dan orang yang hendak membeza-bezakan, yakni iman mereka di antara Allah dan Rasul-Rasulnya, dan orang-orang yang berkata, kami beriman pada setengah Rasul-Rasul itu dan kami kufur ingkar kepada setengah yang lain, serta bertujuan hendak mengambil jalan lain di antara iman dan kufur. Mereka itulah orang-orang kafir dengan sebenar-benarnya, dan kami pula tidak menyediakan bagi orang-orang kafir itu azab, dan kami telah menyediakan bagi orang-orang kafir itu azab seksa yang amat menghinakan. Jadi ini penerangan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kita mencacar-cabarkan, ya, ya, iaitu agama ni. Agama ini mestilah kita tauhidkan, mengikut seperti mana syariat yang dibawa oleh junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tahu hukum wajib, wajib. Kalau hukum tu haram, haram. Kalau makruh, makruh. Kalau harus, harus. Kalau sunat, sunat. Dalam konteks ini kita kena berpegang teguh kepada hukum ini. Inilah syariat yang tinggalkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita kadang-kadang kalau kita tengok sunat, sunat je.
tapi kita tak tahu, kita tak mengkaji. Sunat yang dikatakan iktiba. Iktiba ni adalah seperti mana yang dibuat oleh junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana kita nak tahu, kita kan hidup zaman dengan Nabi. Ayat tu tak boleh guna. Sebab Nabi masa tu ada dengan para sahabat. Nabi wafat, para sahabat ada. Para sahabat. Ya, bermakna tu tabi'in, ulama, bermaknanya berpindah-pindah. Jadi itu pasal kalau dikatakan iktiba adalah mengikut Nabi, kita ikut. Sebab mana dapatnya? Daripada periwayat mutawatir. Ya, iaitu contohnya periwayat imam-imam Bukhari, Imam Muslim. Itu semuanya adalah mereka itu sezaman bersama dengan para sahabat. Para sahabat bersama dengan Rasulullah. Jadi kenapa kita kata ni kita nak pandai-pandai, ni sunat je. Sunat memang hukumnya buat dapat pahala, tinggalkan tak berdosa. Makruh kita buat dapat pahala, kita tinggalkan tak berdosa. Tapi kita kena ingat, kalau makruh, kita tahu hukumnya boleh bawa kepada haram. Jadi kita dari situ kita tak boleh cacat mengubahkan syariat ini. Kita mesti ikut urutan dia. Ya, itu pasal periwayat hadis ini. Hadis pun ada, hadis hasan, hadis sahih, hadis Muslim, hadis Bukhari, ya, hadis marduk yang ditolak. Ya, jadi ini tu yang Nabi pesan, janganlah kita mengada-ngadakan, iaitu perkara-perkara dalam agama yang tidak dibuat oleh Nabi. Jadi kalau ittiba, ikut. Ya, contohnya kalau kita dah tahu, jangan kita ini sunat je, ini makruh je. Jadi ini namanya kita mengada-ngadakan. Nabi ada bagaimana Nabi, amalan Nabi, perbuatan Nabi, ibadah Nabi, ya, takril Nabi, ya. Jadi semuanya itu adalah panduan kita untuk nak menjaga kesucian Islam itu. Itulah dinukilkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran. Yang sebangsa dengannya adalah sunnah, iaitu sunnah Rasulullah SAW, ya, hadis. Orang-orang kafir terbahagi kepada 3 firqah. Firqah yang pertama, tidak beriman kepada Allah dan Rasul-Rasulnya seperti orang komunis dan lain-lain yang tidak beragama. Firqah yang kedua pula beriman kepada Allah sahaja dan tidak beriman kepada Rasul-Rasul. Dan firqah yang ketiga pula ialah beriman kepada setengah-setengah Rasul dan kufur pada setengah-setengahnya lain. Seperti mana? Seperti kaum Yahudi yang beriman dengan Nabi Musa AS, tetapi kufur engkar kepada Nabi Isa dan Nabi Muhammad SAW. Dan juga kaum Nasara, yakni Kristian, yang beriman kepada Nabi Muhammad yang beriman kepada Nabi Isa dan Nabi-Nabi yang dahulu, tetapi tidak beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Ini semuanya adalah iaitu yang dikatakan kufur, ya. Jadi bermaknanya tidak ada orang kafir, orang Kristian ataupun komunis yang boleh dikatakan dia tu mati dia akan masuk syurga. Tak. Sebab terang-terang kalau dia komunis, kita tahulah dia tidak adalah orang yang tidak beragama. Dia tidak beriman kepada Allah dan tidak beriman kepada Rasul. Sedangkan orang Yahudi juga dia beriman kepada Nabi Musa, kufur kepada Nabi Isa dan Nabi Muhammad. Orang Nasara Kristian ini dia beriman kepada Nabi Isa dan Nabi-Nabi yang terdahulu, tapi tidak beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Sedangkan Islam, hendaklah kita beriman kepada Nabi-Nabi yang terdapat 25 dalam Al-Quran dan Nabi-Nabi terdahulu yang nama-nama mereka tidak dinyatakan dalam Al-Quran, tetapi kita percaya yang Nabi-Nabi itu seperti dinukilkan dalam kitab-kitab Mu'tamar yang dikatakan Nabi itu adalah 124,000, Rasul 313. Bermaknanya kita semua beriman. Bermaknanya Nabi ni lebih daripada 25 orang, ya. Rasul 313, Nabi 124,000.
Siapakah yang mengangkat mereka-mereka ini adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Kita yakin saja, yakin dan percaya. Itu dia kita itikad kita. Dan kesemua firqah tersebut adalah kufur belaka dan akan menerima azab seksa mereka pada hari akhirat. Sebab Allah tidak menerima akuan mereka, iaitu yang mana mereka ini diwajibkan, semua manusia diwajibkan itu beriman kepada Allah SWT dan sekalian rasul-rasulnya, bermula daripada Nabi Adam hinggalah kepada Nabi yang terakhir, iaitu Nabi Muhammad SAW. Tapi bukan kata 25. Kalau Nabi bukan kata 25, 124,000 Nabi bermula daripada Nabi Adam, penutupnya adalah Nabi Muhammad SAW. Jadi bermaknanya Nabi itu lebih daripada yang dicatatkan oleh Al-Quran. Ya. Dan beriman kepada setiap rasul yang diutus oleh Allah SWT adalah melaksanakan amanah dipertanggungjawabkan kepada mereka, menyampai risalah atas wajah yang akmal. Akmal itu apa? Itu jalan yang paling sempurna, dan juga menyatakan kerasulan dan bukti-bukti yang jelas. Oleh itu setiap orang Islam wajib taat kepada para rasul, kerana mereka yang taat kepada rasul adalah bermakna mereka itu taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab jelas Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah An-Nisa ayat 80 menukilkan, auzubillahi minasyaitonirrajim, man yuti'ir rasul faqad ata'allah wa man tawalla fama arsalnaka alaihim hafiza. Siapa yang taat kepada rasul Allah, maka sesungguhnya ia telah taat kepada Allah. Dan siapa yang berpaling engkar, maka yakni janganlah engkau berduka cita, wahai Muhammad, kerana kami tidak mengutus engkau untuk menjadi pengawal, yakni memelihara mereka dari melakukan kesalahan. Nabi hanya iaitu menyampaikan wahyu, meninggalkan syariat. Ya, yang mana yang turun kepada Nabi, Nabi tinggalkan kepada umatnya. Jadi kita umat Nabi ni hendaklah berpegang kepada syariat yang Nabi tinggalkan. Ya, jadi kita hendaklah taat kepada Rasul-Rasul Allah. Ya, dan Rasul-Rasul Allah seperti mana yang termaktub dalam Al-Quran. Dan Allah firmankan lagi dalam Al-Quran dan surah Nisa juga ayat 64, wa ma arsalna min rasulin illa yuta'a biiznillah walau annahum izzalamu anfusahum jama'uka fastaghfirullah wastaghfaru lahumur rasul lawajadullah wattawwabar rahim. Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun melainkan supaya ia ditaati dengan izin Allah. Dan kalaulah mereka tidak menganiaya diri mereka sendiri, datang kepadamu wahai Muhammad, lalu mohon ampun kepada Allah dan Rasul juga mohon ampun untuk mereka, tentulah mereka mendapati Allah amat menerima taubat lagi amat mengasihani. Ya, jadi Nabi itu bukanlah untuk nak mengawal, ya, mengawal kita, tetapi Nabi itu meninggalkan panduan syariat yang Allah bagi kepada Nabi. Bagaimana kita nak solat begini, bagaimana kita nak puasa begini, bagaimana kita nak menyuci hadas besar, hadas kecil, bagaimana kita nak darurat. Contohnya air ada tapi kita tak boleh kena air, kita uzur, bukan kata kita nak rehat. Ya, macam ada seorang jemaah saya, lama saya tak jumpa dah. Ya, dekat 2 bulan saya tak jumpa. Jadi 2-3 hari sudah saya jumpa dia. Ya, dia tengah relax, seokok dekat. Jadi saya tanya, "Ji, lama tak jumpa dah, Ji?" Dekat selalu ada dekat masjid. "Alah, Mam, saya cakap terang-terangan ni," dia dah. "Saya ni cuti solat." Cuti solat. Saya kata, "Astaghfirullahalazim. Kenapa, Ji? Kenapa? Haji uzur ke?" Ingat kau uzur macam perempuan ke? Perempuan pun dia uzur pun bukan 1 bulan penuh, kan? Kalau yang datang dia kata, "Saya tak boleh kena air, Mam," dia kata. Tak boleh kena air. Sebab dia pun tunjuk, ada kesan balut di badan dia. Dia ada penyakit lah. Saya kata, "Habis saya gunakan air. Lepas tu saya pergi hospital, doktor marah saya."
Dia kata sebab ni basah ni lagi banyak kuman, lagi lambat sembuh. Itulah pasal saya cuti solat. Saya kata Masya Allah. Sebab saya tak boleh nak mandi wajib, kata dia. Oh, tentang yang itu boleh, lepas tu tak boleh nak mandi wajib. Saya kata ji, Allah yuridullah kumul us, Allah beri kelonggaran, bermakna ada keharusan kita boleh tayamum ganti air. Air ada? Dia kata iyalah, sebab Haji tak boleh kena air kan. Doktor marah kena air sebab dia kata kuman nanti dah basah, kuman banyak, lambat sembuh. Bermakna ada keharusannya, bermakna Haji boleh tayamum walaupun kita berhadap besar Ustaz, walaupun kita berjunub. Dah tentulah, sebab Haji nak semayang kan, bermakna tayamum lah. Daripada mana ada kita cuti solat? Ada satu je Allah beri kita cuti. Kalau kullu nafsin za'iqatul maut, kalau kita dah mati tu cuti itu dah. Saya kata, oh boleh. Saya tak tahu, dia tak tahu. Bermaknanya itulah, bagaimana kita nak tahu? Mestilah duduk dalam majlis ilmu. Kalau tak duduk dalam majlis ilmu, macam mana nak tahu? Dia 2 bulan cuti semayang. Masya Allah. Jadi Haji kena Haji buat Haji je. Jadi dia pun macam terpengaruh. Jadi saya pun lah, orang tak tahu kan. Dia ada 2 kan, kalau hukumnya ada 2. Jahil, dia tak berdosa. Tetapi apabila dia dah belajar, dia dah tahu, dia kena buat. Tak bolehlah dikatakan dia jahil sebab dia dah belajar. Jadi itu dia. Tak tahu tu mungkin jahil, mungkin Allah beri kemaafan, tapi dia kena belajar. Sebab itulah Nabi diingatkan, iaitu Allah kata Allah sabda Rasulullah dengan hadis, dengan wahyunya, iaitu maka janganlah engkau berduka cita ya Muhammad, kerana kami tidak mengutus engkau untuk menjadi pengawal. Bermakna manusia ni, kita ni kalau nak buat, apa yang mencegah kita? Bermaknanya larangan Allah daripada Al-Quran, larangan Nabi daripada tegahan Nabi. Itu je. Tapi bukan dia kata Nabi itu untuk nak mengawal kita. Tak. Umat Nabi berapa banyak dalam dunia ni. Tetapi dengan larangan Nabi, yang hadis-hadis yang tinggalkan ni, wahyu-wahyu Allah ini. Sampaikan dikatakan zina, sampaikan nak berzinah tu, hampir zina pun jangan. Sampaikan apabila kamu kita nak solat, wa aqimus solah fi zikri, sampaikan 3 kali yas'aluka. Allah turunkan ayat ni 3 kali. Apabila kamu nak solat, ndaklah kamu tenteram sebelum kamu solat. Tak agak lagi, ndaklah kamu setidak-tidak 1 saat kamu nak solat, kamu mestilah bersih, bermakna kamu tidak mabuk. Dan akhir sekali barulah ayat yang ketiga, diharamkan, iaitu minum arak, berjudi, dan juga bertenun, semuanya diharamkan. Inilah dia, Allah mendidik manusia ini supaya berpegang kepada wahyu-wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk apa? Untuk kita nak dapat keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan beriman bahawa Rasul-Rasul itu semuanya adalah daripada manusia lelaki. Jangan ada pula, ini sekarang dah ada lah, kita dah dengar dulu kan, imam dah ada perempuan dah. Ada tak dengar? Imam Jumaat diimamkan oleh sahibuh sab'ah hajatul kan, dekat Amerika kan. Perempuan yang semayang tu jemaahnya adalah lelaki. Apa nak jadi kan? Jadi dalam dunia ini memang dia berlawan dengan syariat. Inilah kerja setan, dan inilah kerja mereka-mereka yang kufur dan kafir ni, kahwin boleh kahwin, perempuan sama perempuan, lelaki sama lelaki, tak kira apa bangsa, boleh kahwin. Dekat mana? Ada tempatnya di luar negara. Dekat sini tak boleh buat dekat luar negara.
Dan organisasi itu adalah diasaskan oleh orang Malaysia. Tengok ya. Jadi ini semuanya kalau kita ada berfikiran waras dan kita ada mengaji, apa nak jadi? Apa nak jadi? Sedangkan aku jadikan manusia itu lelaki dan perempuan. Aku jadikannya berbangsa-bangsa, bersuku-suku, berpuak agar mereka sesuai kenal. Ya, agar mereka sesuai kenal. Dan mereka yang hampir dengan aku adalah mereka yang iaitu lebih takwanya. Ini Allah perjelaskan dalam surah Al-Jurat ayat 5 ayat 11. Itulah. Jadi bermaknanya lelaki lawannya perempuan. Kalau kita nak tengok panduan dulu, kita tengok dengan Nabi Lut. Kaum Nabi Lut, bagaimana mereka berpasangan lelaki sama lelaki dan perempuan sama perempuan. Bagaimana balasan Allah. Tapi kita ni umat Nabi Muhammad SAW tak sampai ke tahap itu yang Allah nak. Tapi dah ada dah bunga-bunga. Ya, kita tengok macam-macam dah kita tengok dalam dunia ni yang tak dijangka-jangka kan. Jadi semuanya itu adalah untuk menjadi kita celik ilmu Allah ini ya. Dan Allah berfirman lagi, iaitu dijadikan rasul-rasul itu adalah manusia lelaki, bukan daripada malaikat. Kita tengok jelas. Tapi minta maaf lah kan, kita tersentuh pula kan. Malaikat mana nak boleh sama dengan manusia? Malaikat adalah makhluk yang mulia, tuan-tuan. Malaikat dia tak ada nafsu. Allah cipta malaikat tu sujud sampai hari kiamat. Kalau berdiri memikul arasy. Kalau bertasbih. Mana nak samakan dengan manusia? Kan? Jadi ini tuan-tuan cukup bahaya. Ya, cukup bahaya. Jadi kita na'udzubillah min zalik, kita kenal. Itu pasal kita mesti beriman kepada, kita dah baca sudah kan? Beriman kepada malaikat. Bermakna kita kena beriman. Malaikat ni dia tak ada buat silap. Nabi kalau kita tengok adalah Nabi Adam alaihissalam. Sebab dah yang dia diturunkan ke bumi. Sebab itu dah sunnatullah. Kerana Nabi Adam melakukan ya seperti mana yang diwawarkan ataupun dihasut oleh syaitan lahatullah, maka Nabi Adam dan Hawa diturunkan ke bumi. Hingga kini kita menjadi anak Nabi Adam. Tetapi bukanlah kerana Nabi Adam itu ya dia derhaka. Tidak. Dah macam itu sunnatullah dia. Ya, jadi bermaknanya Nabi Adam pula memohon ampun dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dia juga termasuk di dalam Nabi dan Rasul. Ya. Jadi oleh itu, dan kami tidak mengutuskan Rasul-Rasul sebelum wahai Muhammad, melainkan orang-orang lelaki yang kami wahyukan kepada mereka. Bukan malaikat. Ya, bukan malaikat. Nabi-Nabi bukan malaikat. Tetapi malaikat ini adalah tugas-tugas yang telah ditugaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan penyampai wahyunya adalah Jibril alaihissalam. Ya, Jibril alaihissalam. Kami wahyukan kepada mereka untuk bertanyalah kamu kepada orang-orang yang mengetahui jika kamu tidak mengetahui. Jadi kita bagaimana jalan kita nak mengetahui? Tentulah daripada ya periwayat iaitu mutawatir ya, dari jalannya Al-Quran, daripada hadis sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, daripada ijma', qiyas, dan akhir sekali setelah kita mati bayan dan kita memahami seperti mana Muaz ya, setelah Nabi mengantar Muaz untuk jadi gubernur di Yaman, dan bagaimana kamu nak menjalankan hukum. Bagaimana Muaz jawab? Kalau daripada Al-Quran, tak ada dalam Al-Quran. Tengok bagaimana dalam sabda hadis Nabi, petunjuk daripada perbuatan Nabi, tegahan Nabi, suruhan Nabi. Kalau tak ada, berpandukan kepada ijma' ulama-ulama yang dekat dengan para sahabat, dengan Rasulullah SAW. Kalau tak ada, qiyas. Akhir sekali barulah gunakan
Itu yang dijawab oleh Muaz kepada junjungan Rasulullah SAW. Sesungguhnya Allah memberi kemenangan kepada kamu. Ini dia. Jadi beriman kepada Allah tidak mengkhususkan kepada para rasul tabiat yang lain selain tabiat basyariah. Basyariah ni adalah macam manusia biasa. Pertamanya berkeluarga, berjalan-jalan, membeli belah, makan, minum, tidur, ketawa dan beristeri, berzuriat dan lain-lain. Mana ada nabi yang tak ada kahwin? Semuanya nabi ada berkeluarga. Ada berkeluarga. Bermaknanya nabi ini tidak lain tidak bukan perangainya adalah perangai manusia yang tidak membawa kepada kekurangan martabat mereka yang tinggi. Ini telah ditegaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bermaknanya sahihlah nabi dan rasul itu bukannya malaikat. Malaikat adalah satu makhluk yang mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Di sini Allah firmankan di dalam surah Al-Furqan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma arsalna qablaka minar mursalin illa innahum la ya'kuluna at-ta'am wa yamshuna fil aswaq wa ja'alna ba'dukum li ba'din fitnatan atasbirun wa kana rabbuka basira. Yang maksud yang mahumnya, dan kami tidak mengutus rasul-rasul sebelum wahai Muhammad melainkan orang-orang yang tetap yang tentu makan minum dan berjalan-jalan di pasar, dan kami jadikan sebahagian daripada kamu sebagai ujian dan cubaan bagi sebahagian yang lain, supaya ternyata adalah kamu dapat bersabar, yakni menghadapi ujian itu. Dan ingatlah, adalah Tuhan sentiasa melihat akan keadaan makhluk-makhluknya. Dalam surah Ar-Ra'd ayat 38 Allah firman lagi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa laqad arsalna rusulan min qablika wa ja'alna lahum azwajan wa zurriyatan wa ma kana lirrasuli an ya'tiya bi ayatin illa bi iznillah likulli ajalin kitab. Mahumnya, dan demi sesungguhnya kami telah mengutuskan rasul-rasul sebelummu wahai Muhammad, dan kami jadikan untuk mereka isteri-isteri, zuriat-zuriat keturunan, dan tiada sebarang kuasa bagi seorang rasul untuk mendatangkan sesuatu mukjizat melainkan dengan izin Allah. Tiap-tiap satu tempoh dan waktu ada baginya perkara dan hukum yang telah ditentukan suratan azali. Jadi bermakna saya kata tadi, Nabi Adam makan buah qalbi dalam itu sudah suratan, sudah di dalam dalam suratan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu pasal diturunkan ke dunia, maka berkembang biaklah daripada Adam, Hawa, dan menjadikannya berkembang biak hinggalah sampai kepada kita, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya muliakan, beriman kepada Rasul tidak memiliki sesuatu perkara yang khusus yang dimiliki oleh uluhiyah, dan Rasul-Rasul tidak berkuasa mendatangkan manfaat dan menolak mudarat kecuali dengan kehendak Allah Subhanahu Taala. Jadi kita jangan ingat Nabi-Nabi yang ada mukjizat itu adalah datangnya daripada diri Nabi itu sendiri, tidak, dengan izin Allah. Kalau kita tengok Nabi kita Nabi Muhammad SAW berapa hebat. Dari celah-celah jari-jari Nabi boleh keluar air di dalam peperangan, yang mana tentera Islam kehausan boleh keluar. Nabi Musa dengan tongkat pukul batu batu yang besar tu berpecah, dan setiap batu-batu tu mengeluarkan air untuk diminum oleh kaumnya. Itu semuanya. Kita tengok Nabi Ibrahim, bagaimana Nabi Ibrahim dicampakkan dalam api dan Allah wahyukan api itu supaya menjadi sejuk. Dan kita tengok juga Nabi Musa apabila dikejar oleh tentera Firaun, pukul dengan tongkat yang Musa laut terbelah, dan menjadilah gunung ombak tu yang membolehkan Nabi Musa alaihissalam melintas, iaitu laut. Tetapi Firaun sampai situ, maka air itu menjadi semula jadi.
Ya, jadi dipersilakanlah untuk azan. Ya. Assalamualaikum. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allah. Salam. Kita sambung sikit lagi insya-Allah. Yang ketujuh, beriman bahawa para rasul tidak memiliki sesuatu perkara yang khusus yang dimiliki oleh uluhiyah, dan rasul-rasul tidak berkuasa mendatangkan manfaat dan menolak mudarat kecuali dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan rasul-rasul itu tidak mengetahui perkara-perkara yang gaib, melainkan apa yang Allah Taala telah beritahu kepada mereka
Firman Allah Subhanahu wa taala dalam perkara ini dalam surah Al-A'raf ayat 188. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul la amliku li nafsi naf'an wa la darran ila ma syaa Allah. Walau kuntu a'lamul ghaiba wa la astaktsartu minal khair. وما مسني سوء إنا أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. Surah Al-A'raf ayat 108, yang mana Allah berfirman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mahumnya katakanlah, yakni wahai Muhammad. Jadi Nabi pun menerangkan, aku tidak berkuasa mendatangkan manfaat pada diriku dan aku tidak menolak mudarat kecuali apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau aku mengetahui yakni perkara-perkara yang gaib, tentulah aku akan mengumpulkan dengan banyak-banyak benda-benda yang mendatangkan faedah, dan tentulah aku tidak ditimpa kesusahan. Aku ini tidak lain hanyalah pesuruh Allah yang memberi amaran bagi orang-orang yang ingkar dan membawa berita gembira kepada orang-orang yang beriman. Jadi inilah tuan-tuan, Nabi pun tak tahu perkara-perkara yang gaib. Ya, Nabi juga, ya, kalau kita tengok daripada ayat ini, kalau aku mengetahui perkara-perkara yang gaib, tentulah aku sendiri akan mengumpulkan dengan banyak je benda-benda yang mendatang faedah. Ya, tetapi aku pun dalam kesusahan. Kalau kita tengok kita tengok peperangan Uhud, tentera Islam, dan kita tengok dalam peperangan Uhud bagaimana Nabi, ya, dibawa oleh Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar Al-Khattab menaiki bukit Uhud. Ada satu gua di situ disembunyikan, bukan Nabi bersembunyi, disembunyikan, dilindungi oleh sahabat ini. Sebab masa itu tentera Islam dah kalah dah. Ya, dah kalah sebab tentera memanah turun. Itu yang kita pergi hari itu. Tentera memanah turun daripada bukit memanah tu turun. Ya, sedangkan tentera Islam ni, tentera kafir ni, dia dah lalu situ, dah kira boleh katakan 50 dah kekalahan tentera kafir ni. Tetapi oleh engkar dengan arahan Nabi, tentera yang atas bukit tu, Nabi kata jangan turun, tetapi mereka turun untuk nak mengambil, ya, harta-harta rampasan perang. Dan ketika itulah, ya, tentera tadi yang lari tadi telah bertembung dengan tentera berkuda yang diketuai oleh panglima tenteranya adalah Walid bin Walid. Dan ketika itulah Nabi datang dan tentera Walid bin Walid keluar daripada banjaran bukit Uhud itu bertembung. Disitulah kekalahan, dan Nabi juga cedera, dan saudara Nabi, bapa saudara Nabi Sayyidina Hamzah. Ya, bagaimana Sayyidina Hamzah, kalau kita tengok sirah peperangan tu cukup dahsyat. Bagaimana tentera-tentera ni membawa panji-panji, tangan dipotong, ya, dipancung, pegang tangan kiri, pegang dengan kaki-kaki, sampaikan mereka tu jadi syahid. 70 tentera Islam dinamakan perkuburan syuhada, termasuklah iaitu bapa saudara Nabi Sayyidina Hamzah. Ya, jadi di sini kita ingat, Nabi sebenarnya pun tak tahu bagaimana akan berlaku. Sebab Nabi hanya boleh memohon, ya, memohon, dan Nabi tak tahu bagaimana. Cuma pertolongan daripada Allah yang diharapkan oleh Nabi dan para sahabat. Jadi inilah di ayat tadi menerangkan, iaitu yang membawa amaran bagi orang-orang yang ingkar. Jadi kalau orang-orang yang ingkar, apakah hukumnya? Apakah balasan Allah kalau kita ingkar kepada perintah Allah? Contohnya, kalau kita tengok bagaimana kita dekat dunia, kalau kita tinggal solat je, bagaimana kita? Bermaknanya di wajah kita, yang pertama rezeki tidak dimurahkan, yang kedua tidak ada nur, cahaya, ya, cahaya yang dikatakan cahaya beriman tu tidak ada di mukanya. Ya, jadi ini, dan juga hidupnya dekat muka bumi ini dia menjadi panas. Itu belum lagi masuk dalam
dalam azab alam kubur, bagaimana bumi memainkan peranan, bagaimana ular yang setiap waktu yang datang dia akan mematuk, bagaimana bisanya ular ini. Inilah dia, ya, yang diterangkan bagaimana kita kalau tidak patuh dengan syariat, bagaimana suruhan-suruhan yang Allah bagi melalui Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi semuanya ini adalah untuk menyedarkan kita adanya Rasul-Rasul adalah Nabi-Nabi ini tidak lain, tidak bukan untuk kita menjadi lebih beriman lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah firmankan lagi dalam surah Al-Jin ayat 26 dan 27, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahada illa man irtada min rasulin fa innahu yasluku min bayni yadayhi فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا. Mahumnya Tuhan sajalah yang mengetahui yang gaib. Ya, jadi kita jangan ada separuh kadang-kadang orang tahu perkara yang gaib kan. Itu pasal janganlah kamu menemui dukun-dukun, bomo-bomo ataupun orang ini yang mengakui boleh mengetahui benda-benda yang gaib. Jangan, na'udzubillah min zalik. Nabi sendiri pun tak tahu, bagaimana kita ni yang dikatakan umat Nabi tahu. Jadi kalau Nabi kata kalau aku tahu seperti mana benda-benda gaib, aku dah kumpul dah untuk mendapat faedahnya. Nabi kata, tapi aku pun dalam kesusahan. Kalau kita tengok Nabi berperang, kita tengok Nabi dakwah dekat Taif dia. Tapi kali ni kita tak pergi, Mam. Tapi bulan 11 tahun depan ada pergi Taif. Cuma lah tu Mam Jasni. Kalau pergi Taif boleh. Bulan 11 2019 itu free. Kita tengok Nabi pergi Taif ya. Nabi dakwah dekat Taif, tuan-tuan. Nabi dengan ada sahabat lah, saya lupa nama sahabat. Pergi 2 orang. Sebab apa? Dekat Mekah tak ada orang nak beriman. Tak boleh nak berdakwah. Terlampau kuat orang kafir ni. Nabi pergi dekat Taif. Nabi pergi sana, lebih kurang, tapi nak pergi Taif sana kita kena ambil pasport. Ya, sebab tu jauh. Ya, kita dah terkeluar daripada kuasaan yang dikatakan musafir tu. Mana kita dah melebihi, kita kena bawa pasport pergi sana. Dan Nabi pergi sana dakwah. Baru Nabi nak bercakap, apa yang dikumpulkan orang Taif, kumpulkan budak-budak, kumpulkan orang yang tak sioman ni, baling tu Muhammad tu. Jadi mereka baling, tuan-tuan. Nabi kena baling, berdarah, tuan-tuan. Para sahabat yang seorang lagi tengok darah masuk dalam kasut Nabi melalui kepala Nabi, ya, muka Nabi kena baling dengan batu, ya. Dan diselamatkan Nabi ini, dibawa berselinduk di kebun anggur. Jibril datang. Jibril tak sanggup tengok Nabi kena begitu. Ni Jibril marah. Ya Muhammad, izinkan aku. Walaupun Jibril tu adalah iaitu ketua malaikat yang gagah perkasa, yang mempunyai 70 sayap, tapi dia tidak bertindak. Dia minta, ya Muhammad, ya Rasulullah, panjatkanlah doa kepada Allah supaya Allah arahkan aku ambil bukit Uhud ni, bawa impakkan penduduk Taif ni. Kerana mereka ni bodoh, maka mereka ini tak faham. Sedangkan Rasulullah nak mendakwah mereka sebasar Islam. Apa jawab Rasulullah? Rasulullah doa, ya Jibril, aku dilahirkan bukan untuk menjahannamkan. Aku dilahirkan untuk menyampaikan dakwah. Mungkin kali ini mereka tak terima dakwah aku, tetapi akan datang cucu cicitnya akan datang kepada Islam. Tengok Nabi. Padahal Nabi berdarah. Jibril sampaikan nak mohon supaya Nabi mohon kepada Allah supaya Jibril dapat angkat bukit Uhud tu, terlangkupkan kepada bumi Taif tu, biar mati semua. Kan? Tapi Nabi tak macam tu. Sebab Nabi itu adalah menyampaikan.
ya, menyampaikan. Jadi di kebun anggur itulah Nabi berlindung, lari daripada daripada mereka yang membaling batu tu. Seorang yang dapat, itu pun orang tu dia tu adalah hamba kepada tuan punya kebun anggur, itu perempuan, ya, dan dia telah beragama Kristian. Ya, bermakna kalau agama Kristian bermakna mestilah daripada Nabi Musa, Nabi Isa, ya. Dan apabila perempuan tu tengok dua orang tadi, Nabi dengan para sahabat tadi, perempuan tu kata, dia suruh dia punya kadam tu, pergilah bawa anggur ni bagi pada musafir tu. Ya, mereka pun tak kenal lah iaitu Nabi Muhammad. Jadi dia punya hamba ni, lelaki, bagi anggur ni. Nabi ambil, Nabi syukran, cakap terima kasih. Nabi ambil, Nabi bersihkan, bismillah. Nabi nak makan, bismillah. Apabila Nabi cakap bismillah, dia tengok, dia tercengang sebab kalimah yang begitu indah, begitu mulia. Sebab tahulah dia tak pernah dengar kalimah itu. Dan dia berkata, apakah maknanya? Dengan nama Allah. Ya, bismillah dengan nama Allah. Dan siapakah Allah? Allah itu Tuhan aku dan Tuhan kamu, Nabi kata. Jadi dia dengar begitu, dia kata, kalau begitulah, dia kata, ana nak masuk Islam, nak menjadi pengikut, Muhammad. Dan masuklah Islam. Dia balik perempuan tu, dia kata, apa yang saya tak pernah dengar kalimah bismillah. Jadi dia kata, saya dah masuk Islam, mengikut. Dan perempuan tu marah, maka ikutlah dia punya seorang dapat dekat Taif. Ya, daripada Nabi luka berdarah, dapat seorang saja, iaitu yang dapat masuk Islam, dapat dakwah. Ya, sebab apa? Sebab di Mekah tu tak ada yang nak beriman. Bukan tak ada yang nak beriman, tetapi mereka takut kalau beriman mereka akan diseksa. Macam mana Bilal Arabah, ya, macam mana Bilal akan diseksa. Semuanya itu mendatangkan ketakutan kepada orang-orang nak masuk Islam. Dan inilah sebenarnya benda-benda yang gaib ini, ya, adalah Tuhan sajalah yang tahu. Ia tidak memberitahu perkara yang gaib yang diketahuinya kepada sesiapa pun, melainkan kepada mana-mana rasul yang diredainya, ya. Dan juga yang berkaitan dengan tugasnya. Apabila Tuhan hendak melakukan yang demikian, maka sesungguhnya ia mengadakan di hadapan dan di belakang rasul-rasul itu para malaikat. Kita tengok bagaimana peperangan, ya. Kalau kita tengok 313, ya, tentera Islam melawan 1000 orang tentera kafir. Ya. Kalau kita tengok 1000 orang tentera Islam melawan 3000 tentera kafir, bagaimana boleh tentera Islam menang? Bermakna ada utusannya daripada Allah, itu para malaikat. Jadi inilah, tapi Nabi tak tahu. Tapi apabila dipanjatkan doa, maka itulah bantuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita tengok pun Nabi digosur, Nabi berlindung, dua orang, iaitu Abu Bakar dengan Nabi. Sampai Nabi kata yang ketiga adalah, jangan kamu takut ya Abu Bakar, yang ketiga adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Mukjizat turun. Kalau kita tengok bagaimana Rasulullah naik unta dengan Abu Bakar, dikejar oleh Sarakah. Ya, dah dekat dah Nabi membaca Al-Quran. Dengan ayat-ayat Al-Quran itu Allah turunkan musibah pada Sarakah. Padahal dia dah boleh dah nak tombak Nabi dah selarilah kuda dengan kaldai tu. Tapi dia tak diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya kali ketiga, Sarakah ni pemburu upahan daripada Abu Jahal dan Abu Lahab ni, maka kesudahannya masuk Islam. Jadi inilah kelebihan kalimah-kalimah Allah Subhanahu Wa Taala. Allah nak tukarkan daripada dendam kusumat, daripada orang kafir masuk Islam. Itu semuanya adalah perkara-perkara yang terjadi, yang ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kita nak memperkatakan ni, kita ni, ya, kalau kita tengok yang agak menjadi muskil kepada kita, kalau kita tidak mendalami syariat Islam. Kalau kita sendiri mengada-ngadakan, mencacah perlembakan,
Islam itu, syariat Islam itu sendiri. Maka inilah kelemahan kita di zaman-zaman yang terakhir ini. Ya, kita tengok cukup banyak berlaku. Ya, jadi kadang-kadang kita rasa sedih dan juga kadang kita tersabar. Kita tengoklah berapa banyak, kalau kita tengok dekat sini berapa banyak orang Islam di sini, tapi kita boleh tengok bukan di sini saja, di mana-mana rumah Allah lah. Kan? Tapi di mana, bila dan masa bilakah nak dapat taufik hidayah ni? Sebab kita tak cari. Allah taufik hidayah ni Allah bukan bagi begitu. Allah bagi dalam keadaan-keadaan bagaimana Allah kita nak dibagikan taufik hidayah Allah. Pertamanya dalam majlis ilmu, tuan-tuan. Di dalam kita beramal ibadah dengan amal-amal yang soleh, baru kita dapat ni. Kita tak akan dapat dalam kita apa ni? Dalam kita tidak membuat apa yang Allah suruh, kita dapat. Tidak. Ya. Sebab ini bukannya zaman yang dikatakan gosok lampu keluar jin, bukan. Ya. Ini zaman yang perlu kita beriktikad, kita melakukan dengan amal-amal yang soleh, dengan ilmu. Ya, kalau kita tengok dekat sana banyak sebelum ni kita tengok banyak bagaimana orang pergi sa'i, dia nak pergi masuk, dia pecahkan cermin tu. Ya, dia pecahkan cermin tu. Dia nak masuk lagi ke dalam tu sebab dah nak jadi, dia terlampau apa sangat, terlampau nak mengetahui sangat. Padahal benda tu dah dihaskan. Di belakang cermin tu hanya kita boleh lihat batu-batu saja. Kita tak boleh masuk ke dalam. Ni tak dipecahkan, dia nak masuk lagi ke dalam tu. Nak tengok kebuktian. Memanglah benda-benda itu dah jadi sirah. Kita tidak akan dapat, melainkan kalau Allah nak bagi. Itu pasal dikatakan alamilah rahsia-rahsia Allah. Itu pasal kalau kita pergi 50 orang, 40 orang, tak semua itu dapat sama. Percayalah, cubalah tuan-tuan pergi, tak semua dapat sama. Hanya orang-orang hamba-hamba Allah yang dipilih yang dapat. Dan kalau nak tanya, kita pergi itu ramai, tanyalah, Imam Haji Ramli sama tak? Tak sama. Haji Ramli cara dia macam mana, Imam cara dia macam mana. Imam banyak bertelaah depan, baca Al-Quran, khatam Al-Quran. Saya pula macam mana, dan jemaah lain macam mana. Bermakna berbagai-bagai kita. Ada yang sana sihat, walafiat. Ada sana ya, lembik, selembik-lembiknya. Dekat sini sihat, tapi sana lembik. Langsung dekat sini hebat, mengalunkan azan yang cantik, ilmu tajwid, sampai sana cair. Sebab apa tu? Sebab Allah tengok, wa asiru qaulakum hawijaru bi. Allah nak tahu apa, Allah tahu apa yang ada dalam dada-dada kita. Ya, jadi bermaknanya naklah kita ikhlas hati kita nak pergi sana sebab menyahut seruan Allah, dan kita tahu sana adalah rumah Allah, dan rahsia-rahsia Allah yang Allah nak kita alami itu adalah untuk individu, tak sama. Semua orang dapat cium. Ada yang dapat cium, banyak jugalah jemaah saya dapat cium Hajarul Aswad. Tapi cuba tanya, kecium macam mana? Kecium macam mana? Kecium macam mana? Keadaan tu dah boleh mencerminkan. Tak, saya pergi sana, senang saya cium. Lama saya cium. Saya baca, saya doa. Tak ada pun sihat, saya keluar. Ada yang separuh tu pensan. Kena pijak. Kan? Jadi bermaknanya itu adalah kurniaan Allah Subhanahu Taala. Itu pun kita dah dapat jelas. Ya, ada sana balik, ya, saya sendiri pun dah banyak kali balik pun saya kena juga rehat seminggu, kan? Sebab kekuatan, ya, tenaga, lepas tu dibagi. Kalau kita balik sana sehat-sehat bugar, bermakna tu alhamdulillah lah. Tapi pastinya sebab Allah nak menyucikan dosa kita berbagai-bagai cara, kan? Salah satunya kalau setakat demam, batuk, berhingus ni biasalah, kan? Sebab kita pergi sana pun kita memang ni saya dah penyakit saya dah dapat baru ni. Terseduh kan? Jadi saya pun terima lah, kan? Jadi tuan-tuan dan puan-puan, inilah hari ini, malam ni yang dapat saya
saya nukilkan sedikit sebanyak sebab tempat saya tu kerap sangat meninggal, jadi masa untuk saya mentelaah pun tak berapa ada, ya. Jadi ialah lepas satu kerja tugas pegawai masjid yang saya kena lakukan, jadi tak dapatlah saya nak lebih lagi untuk menyampaikan lebih dalam lagi. Mungkin insya-Allah, ya, sebab patutnya hari Sabtu tapi dah hari Jumaat kan, sebab hari Sabtu ni saya pun nak pakai juga hari Sabtu ni. Sama-samalah kan, sama doalah. Allahu akbar. Jadi aku lihaza astaghfirullahalazim li wa lakum Qur'an azim wa taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammad asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim. Kami menadahkan tangan ke hadratmu ya Allah, mohon diperkenankan doa dan hajat-hajat kami ya Allah. Ya Allah, kami mohon padamu ya Allah keampunan ya Allah atas dosa-dosa kami yang kami lakukan, sama ada dosa besar, dosa kecil, yang nyata dan yang tersembunyi, dosa-dosa yang terdahulu dan hingga kini yang masih berterusan. Ampunkanlah segala dosa dan kesalahan kami ya Allah, walaupun kami mengetahui kami melakukan dosa ataupun kami tidak mengetahui kami melakukan dosa ya Allah. Ya Allah, ampunkanlah juga dosa dan kesalahan kedua ibu bapa kami. Seandainya mereka masih hidup, Engkau berikanlah mereka kesihatan yang baik dan akal fikiran yang waras, agar mereka dapat beribadah lebih baik lagi kepadamu ya Allah. Seandainya telah Engkau jemput mereka kini berada di alam barzah, iaitu di alam barzah tempat persinggahan mereka, aman damaikanlah mereka di dalam kubur itu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami juga mohon ya Allah kekuatan, kami juga mohon kesabaran yang tinggi untuk kami mendakwah diri kami, anak isteri kami, menantu-menantu kami dan cucu-cucu kami ya Allah, untuk kami menjadikan, untuk Allah jadikan kami orang-orang berilmu, beriman, beramal, bertakwa serta berakhlak baik ya Allah. Ya Allah, bantulah kami untuk kami melunaskan urusan-urusan duniawi dan akhirawi kami dengan terbaik mungkin ya Allah, dan pemurahkanlah rezeki-rezeki kami seperti mana Allah murahkan rezeki orang-orang yang soleh dan soleha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar wa adkhilna jannata mal abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil